Kompleks PKNS ini adalah salah satu bangunan yang paling lama yang bertapak di Shah Alam. Sebelum bangunan-bangunan lain wujud, Kompleks PKNS merupakan tempat yang dituju orang ramai. Selain sate kajang, restoran Sate Kajang Samuri turut menghidangkan makanan yang bervariasi seperti mi goreng, mi bandung, nasi goreng ayam dan lain-lain. Saya dan rakan-rakan berpuas hati dengan juadah yang dipesan. Kami berharap untuk mencuba lagi menu lain di restoran Sate Kajang Samuri Cawangan PKNS Shah Alam pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tibalah kita di Perpustakaan Rajatul Uda Shah Alam Selangor. Perpustakaan yang menjadi konsep perpustakaan dalam taman ini merupakan idea dan pilihan Sultan Selangor sendiri. Selain dari memberi perkhidmatan kepada pelajar, penyelidik dan pendidik, perpustakaan ini juga menjadi tempat beriadah seisi keluarga, sahabat handai, bahkan menjadi tempat mencari ilham buat peminat buku dan pencinta seni. Sesuai dengan tagline Rumah Keduaku, konsep di rumah dibawa ke perpustakaan di mana pengunjung boleh menikmati suasana yang aman, selesa dan harmoni. Inilah keistimewaan dan uniknya Perpustakaan Rajatul Uda Shah Alam Selangor. Saya nak tanya satu soalan. Siapa yang selalu menggunakan bilik ini? Okay, bilik ni kita open to public lah, tak kisah siapa nak guna pun. Tapi sebelum ni time first PKP tu kebanyakan sekolah lah. Sekolah untuk buat kelas online ke Zoom ke, kita akan link kat sini lah. Lepas tu kita terbuka pada agensi-agensi lain juga, macam contoh agensi kerajaan ke. Masa ni selalunya sekolah lah yang selalu buat lawatan kat sini untuk gunakan bilik ni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya sekarang bang. Hai, nama saya Hafif. Saya sound engineer kat sini. Sound engineer. Baik. Bang, abang boleh cerita sikit tak? Apakah proses untuk abang buat kerja ni? So proses dia selalunya muzik ni kita akan bagi pada dia punya step by step lah. So step pertama adalah kita mencari idea, and then bila kita dapat idea tu, kita akan proses ni adalah buat arrangement muzik. So lepas arrangement muzik tu kita recording semua, lepas tu dia proses post production adalah proses mixing dan mastering. Maknanya kena ada muzik lu baru boleh record. Ya betul, kena ada muzik tu. Okay. Baik bang, mungkin last daripada saya. Bila start abang buat kerja ni? So saya terlibat dengan dunia audio ni lebih kurang 7 tahun lalu lah. So saya belajar. So minat tu tertitik bila saya main muzik. So nak tahu macam mana proses buat lagu tu, saya belajar lah macam mana audio tu, macam mana record semua tu lah. So dari situlah minat dia datang untuk buat muzik. Untuk jadi orang yang terlibat belakang tabir buat muzik. Belakang tabir. Baik bang. Terima kasih bang. Terima kasih bersama saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita bersama dengan Puan Deti Dahlia di ruangan koleksi Selangor. Jadi Puan, soalan pertama saya, apakah keunikan yang terdapat di ruangan koleksi Selangor ini? Waalaikumsalam. Okay, saya kaki tangan PPS yang berkhidmat di koleksi Selangor ingin menjelaskan bahawa keunikan koleksi Selangor ni adalah menempatkan bahan-bahan berkaitan negeri Selangor, buku, kitab sejarah Selangor, peta Selangor dan koleksi Tuanku. Koleksi Tuanku adalah yang unik yang ditempatkan di sini. Tak semua koleksi diletakkan bahan-bahan sultan. Kemudian soalan kedua ingin saya tanyakan, bagaimanakah bahan-bahan dan monumen-monumen penting ini dipelihara di sini? Kita pastikan penyusunan dia teratur, kita pastikan pembersihan dilakukan hari-hari, suhu yang telah ditetapkan tu berfungsi dan cahaya lampu. Itu amat penting. Boleh Puan berikan beberapa contoh bahan yang unik yang terdapat dalam ruangan ini? Kita ada koleksi manuskrip lama, kita ada thesis, kita ada jurnal, kita ada bahan-bahan sultan dan penyata rasmi Kerajaan Negeri Selangor dan buku-buku berkaitan Negeri Selangor yang paling unik sejarah Negeri Selangor. Itu sahaja soalan saya buat Puan. Terima kasih Puan. Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah atau nama gelarannya Masjid Biru dikatakan menjadi tarikan ramai sama ada rakyat Malaysia, kaum muslimin dan muslimat maupun pelancong daripada luar negara.
Rumah ibadat yang terletak di bahagian utara tebing Tasik Shah Alam ini dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Sultan Selangor Darul Ehsan pada 11 Mac 1988. Pembinaannya dikatakan kerana menjunjung titah Sultan Salahuddin yang ingin membina masjid yang mampu menampung kira-kira 20,000 jemaah sejajar dengan perkembangan populasi penduduk di Shah Alam pada ketika itu. Masjid kedua terbesar di Asia Tenggara ini dibina di atas tapak seluas 35 ekar bermula pada 1 Oktober 1983 dan mempunyai kombinasi seni reka bentuk tradisional Islam, Asia Barat, India Barat dan ciri-ciri pembinaan Melayu. Keunikan masjid ini tentunya terletak pada kubahnya yang berukuran garis pusat 170 kaki dan 180 kaki tinggi dengan disokong oleh 8 tiang berbentuk segi empat menjadikannya kubah masjid yang terbesar di dunia. Dengan terhasilnya rumah Allah yang cukup berseni ini, bertambahlah nilai Shah Alam sebagai ibu negeri Selangor Darul Ehsan. Yayasan Restu merupakan pusat kesenian Islam bermula dengan projek penyalinan Mushaf Al-Quran pertama Malaysia dan perkembangan seni Islam supaya ianya terpelihara dan tidak ditelan zaman. Ia ditubuhkan pada tahun 1987 dan sejak daripada itu Yayasan Restu telah berkembang pesat dengan produk-produk yang tersendiri dan mempunyai ciri-ciri yang unik. Yayasan ini terkenal dengan penghasilan Mushaf Al-Quran dan penerbitan berkaitan Al-Quran dengan reka bentuk eksklusif. Ia juga dikenali sebagai pusat seni warisan Islam, seni kaligrafi, reka bentuk motif budaya kebangsaan serta pusat teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk Al-Quran dan juga hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz, melaporkan dari Yayasan Restu Negeri Selangor. Jadi kita akan menemu ramah Pakcik Hamzah. Jadi Pakcik Hamzah, Yayasan Restu telah melakukan pelbagai inisiatif untuk menarik minat terutamanya orang muda untuk menarik minat mereka terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi SAW. Jadi tetapi masih terdapat segelintir masyarakat dan orang terutamanya remaja-remaja dan orang muda yang masih kurang ilmu mereka dan tidak mengetahui Islam secara mendalam. Jadi apa pendapat Pakcik dan bagaimana solusi yang Pakcik boleh berikan? Terima kasih. Soalan itu sungguh baik. Memang di akhir zaman memang ramai yang remaja-remaja kita akan ketinggalan ilmu-ilmu sirah Nabi dan sebagainya. Maka di Selangor, particularly Sultan Selangor telah mengimarahkan Relah Nabawiyah ini supaya dapat warga Selangor sendiri pun yang muda, yang tua, kanak-kanak berdatang supaya mengenali Rasulullah, who is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti juga di luar negara. Maka saya minta kerjasama pada semua supaya viral-viralkanlah benda ni, datang ke Relah Nabawiyah ataupun Yayasan Restu untuk mengenali Rasulullah. Kalau nak beli buku Rasulullah pun ada jual, Relah Nabawiyah dan sebagainya. Boleh baca buku-buku sirah lain, tapi yang pentingnya tanamkan semangat cintailah Rasulullah SAW sempena 12 Rabiul Awal kelahiran Rasulullah SAW ini. Itu saja saudara Pakcik, dan terima kasih juga supaya maju jaya dalam semua bidang. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matai masyaallah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Adin Nasni melapor dari Masjid Besi di Putrajaya. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ataupun Masjid Besi ini terletak di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Prezin 3, Putrajaya, bertentangan dengan Istana Kehakiman. Untuk pengetahuan semua, nama masjid ini diambil sepenuh nama Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong 13, iaitu Al-Wathiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutahfi Billah Shah yang merupakan Sultan Negeri Terengganu. Masjid ini mula dibina pada April 2004 lalu siap sepenuhnya 5 tahun kemudian, iaitu pada Ogos 2009. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini digelar Masjid Besi bersesuaian dengan jumlah besi yang digunakan untuk membinanya, iaitu sebanyak 6,000 ton besi merangkumi 70% daripada keseluruhannya.
Apa yang menarik tentang masjid ini adalah seni binanya yang tidak mengikut seni reka Arab, sebaliknya menggunakan campuran seni reka Jerman dan seni reka Cina. Pusat Sains Negara atau PSN merupakan sebuah taman tema berkonsepkan sains dan teknologi yang terletak di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Pusat ini juga ialah sebuah institusi pendidikan tidak formal di bawah seliaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Misi PSN adalah untuk mencetus dan menyemai minat rakyat ke arah pembelajaran sains dan teknologi sepanjang hayat. Objektif PSN pula adalah untuk memupuk kesedaran, kefahaman dan penghayatan orang ramai terhadap sains dan teknologi. Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia ini menawarkan pelbagai galeri tetap dengan pelbagai tema, iaitu Galeri Kanak-Kanak, Galeri Bank Negara Malaysia, Galeri Ekonomi, Galeri Kewangan Islam, Galeri Numismatik dan Galeri Seni. Di tingkat 1 juga terdapat Galeri Bank Negara Malaysia. Di situ kita dapat pelajari mengenai fungsi, peranan dan tanggungjawab penting Bank Negara Malaysia bagi memastikan kestabilan kewangan dan kemakmuran ekonomi negara. Terdapat pelbagai pameran yang bermaklumat dan menarik memaparkan pelbagai fungsi serta sumbangan kaki tangan Bank Negara Malaysia. Di tingkat 2 pula terdapat Galeri Numismatik, iaitu kita dapat terokai sejarah awal mata wang dan kembali semula ke zaman di mana objek yang berbagai bentuk dan saiz lazimnya diterima sebagai mata wang di rantau ini. Kita juga boleh menerokai pelbagai mata wang dari seluruh dunia yang mempunyai sejarah yang tersendiri. Kita juga boleh mencuba mencipta wang kertas sendiri di galeri kanak-kanak ini. Salah satu elemen yang paling menonjol di Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia ini semestinya tangga Nautilus yang bermula dari lobi dan berhubung pada setiap aras. Jadi elemen grafik, simbol yang berputar ini menggambarkan keinginan untuk mendalami ilmu tanpa noktah. Di tingkat 1, terdapat Galeri Kewangan Islam. Di situ kita dapat terokai konsep perdagangan dan kewangan awal berasaskan Islam yang bermula di Timur Tengah, kemudian tersebar ke Eropah dan kini merangkumi seluruh dunia. Tempat penginapan kami sepanjang tempoh perjalanan ini ialah di Residensi Alami. Residensi Alami juga dikenali sebagai Alami Residensi dan dahulunya dikenali sebagai Puncak Alami ialah kondominium pegangan pajak yang terletak di Alami Seksyen 13. Terdapat 444 unit tersedia di kondominium ini dengan binaan dari 700 hingga 1082 kaki persegi. Ia dibangunkan oleh Worldwide Holdings Berhad dengan harga pelancaran sekitar RM400 setiap kaki persegi dan telah siap pada kira-kira tahun 2014. Bilik yang kami duduki mempunyai 3 bilik iaitu bilik utama dan 2 bilik kecil. Setiap bilik dilengkapi dengan 2 katil bagi penghuninya, cukup untuk saya dan 5 rakan yang lain. Terdapat juga 2 tandas iaitu 1 tandas di bilik utama dan tandas lain yang terletak di ruang makan. Terdapat juga ruang tamu dan dapur yang disediakan oleh pihak Alami Residensi buat para pengunjung. Sebagai penutup tirai, saya mewakili kumpulan Kejora ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua individu yang terlibat dalam menjayakan program Kembaran Ilmu Wartawan Muda tahun 2023. InsyaAllah kita akan adakan program seperti ini pada masa yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih Daun Keladi. Lain masa berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.